Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita masih berada dalam bulan Syawal. Suasana menyambut Hari Raya Aidilfitri masih lagi dirayakan oleh umat Islam dan juga rakyat Malaysia secara umumnya. Kita mengetahui bahawa pilihan raya umum akan berlangsung tidak lama lagi. Tahun ini, 2022 atau tahun depan, 2023, ianya terlalu dekat dalam istilah gerakan politik di mana-mana negara. Kita tahu bahawa keadaan negara kita sekarang ini berada dalam satu persimpangan yang orang awam dan rakyat biasa pun tidak boleh memahami apa yang sedang berlaku. Masalah kehakiman, rule of law, kita lihat sudah jadi mainan. Perundangan berjalan dalam bentuk dilihat sebagai antara dua darjat. Ada darjat rakyat marhain, ada darjat kumpulan elit, dan kita lihat cara mengatasi keadaan pelanggaran undang-undang, jenayah atau sivil di Malaysia sekarang sedang dipertikaikan oleh rakyat. Malaysia memang terkenal dengan sebuah negara yang begitu civilized, terutama dalam bidang rule of law, perundangan yang berjalan. Pembesar-pembesar negara dahulu tidak terlepas daripada hukuman. Sama ada Menteri Besar Terengganu, bekas Menteri Besar Perak, bekas Menteri Besar Selangor, bekas Menteri Belia dan Sukan, dan ramai lagi pembesar-pembesar negara yang terlibat dalam segala bentuk jenayah, sama ada kriminal ataupun jenayah keuangan, akan dihukum menurut peraturan dan undang-undang. Kebelakangan ini kita melihat begitu ketara sekali hal perjalanan perundangan ataupun undang-undang di Malaysia ini. Kita pun keliru tentang peranan peguam negara. Kita keliru peranan yang dimainkan oleh para hakim. Kita keliru permainan yang dimainkan oleh MACC ataupun Badan Pencegah Rasuah SPRM. Semuanya kita lihat dilihat oleh rakyat berada dalam keadaan kelang kabut. Ini di antaranya berpunca daripada kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat. Kita akui semasa Pakatan Harapan pemerintah, ianya bukan sempurna. Ada berbagai kelemahan, tetapi ianya mendapat mandat daripada rakyat. Mereka menjalankan tugas sekadar yang termampu oleh mereka. Maka di antara kejayaan besar yang dicapai oleh kerajaan Pakatan Harapan ialah menurunkan indeks rasuah daripada tempat 61 di zaman Najib kepada tanggal 51 negara di dunia ini, iaitu indeks rasuah turun 10 mata. Kita lihat bila kerajaan Pakatan Harapan dirampas melalui langkah Sheraton. Apa yang berlaku, kita lihat indeks rasuah meningkat kembali ke nombor 62 sekarang ini di bawah pemerintahan PAS BNPN. Artinya rasuah berleluasa. Barangkali ini berlaku di antara puncanya kerana kewibawaan pemerintahan itu hilang. Kerajaan yang hebat tidak selamanya hebat kalau ia tidak dijaga, tidak ditangani, tidak diperintah dengan secara yang betul, ataupun semaksimum mungkin untuk meletakkan kepentingan negara mengatasi lain-lain kepentingan. Kita kena ingat, Sri Lanka, Ceylon, tahun 50-an, 60-an adalah negara utama di Asia. Sebarang sidang antarabangsa kebanyakannya dibuat di Colombo. Bahkan bekas Perdana Menteri Singapura ketika melawat Sri Lanka atau Ceylon waktu itu menyatakan, kalau boleh satu hari nanti Singapura naklah menjadi seperti Sri Lanka. Kerana waktu itu Colombo ataupun Sri Lanka begitu maju ke hadapan. Akibat daripada pertelingkahan kaum, isu perkauman yang tak sudah-sudah, isu etnik, isu agama minoriti dan majoriti,
pengurusan keuangan yang tidak betul, corruption yang begitu kuat melanda Sri Lanka. Akhirnya negara yang maju di tahun 50-an 60-an sekarang menjadi negara bankrupt. Negara itu berlaku sekarang ini kacau bilau dan keadaan yang tidak menentu akan masa depannya. Malaysia kalau tersalah urus akan jadi seperti itu. Na'udzubillah, kita minta Allah lindungi dengan usaha-usaha rakyat yang pintar dan cerdik mampu membuat perubahan. Oleh itu, saya harap rakyat Malaysia pada pilihan raya akan datang, keluar mengundi dan pilihlah kerajaan yang dianggap boleh memulihkan semula keadaan Malaysia yang serba tidak kena sekarang ini. Terutama di sudut kedaulatan undang-undang, di sudut corruption rasuah. Bagaimana Malaysia sekarang berada di tempat ke-62 kajian tahun lalu. Dan tahun ini saya yakin indeks rasuah akan terus menurun.